Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dapat kita sambung lagi kelas pengajian pengubatan Islam atau perawatan Islam pada minggu yang kedua. Dan juga kita seperti biasa, seperti minggu lepas, kita akan pergi kepada teori dalam setengah jam ataupun 40 minit. Lepas itu kita akan pergi kepada beberapa teknik lah untuk kita mempelajari apakah teknik-teknik ataupun kaedah-kaedah yang kita boleh gunakan dalam rawatan untuk berdepan dengan makhluk gaib inilah. Jadi minggu lepas kita dah mula untuk menjawab beberapa persoalan umum tentang jin, dan juga 8 persoalan lah kita jawab tu. Jadi yang baru sampai tu kena tengok video balik mengenai 8 persoalan yang telah kita jawab berkaitan dengan jin tersebut. Dan juga kita telah mula dah juga apakah perkara asas dalam rawatan Islam ini yang kita perlu tahu. Maka kita tengok juga rujuk juga video yang lepas. Jadi untuk hari ini, untuk kuliah kita yang kedua juga, kita akan sambung lagi beberapa persoalan berkaitan dengan soalan-soalan umum berkaitan dengan jin. Karena bagaimana kita sebut minggu lepas, kita ni kena tahulah mengenai persoalan berkaitan dengan jin. Dan juga sudah pasti persoalan-persoalan itu kita jawab merujuk kepada dalil-dalil yang sahih lah. Maka hari ini kita akan sambung pertanyaan seterusnya, iaitu pertanyaan yang ke-9. Fitnah apakah yang paling disukai oleh syaitan? Maka di sini kita boleh lihat dalam hadis riwayat Muslim yang mana Rasulullah SAW bersabda, Iblis meletakkan singgahsananya di atas air kemudian mengutus pasukannya, maka orang yang kedudukannya paling dekat dengannya adalah orang yang paling banyak menyebarkan fitnah. Kemudian salah satu di antara mereka akan berkata, aku telah melakukan seperti ini dan seperti ini. Kemudian ia akan berkata, kamu tidak membuat apa pun. Kemudian datang yang lain seraya berkata, aku tidak akan meninggalkan sampai aku bisa memisahkan antara laki-laki ini dengan isterinya. Iblis selalu mendekatinya berkata kepada orang tersebut, engkaulah yang terbaik. Maka dalam hadis ini Nabi SAW memberitahu kepada kita bahawa perkara yang paling suka yang dilakukan oleh syaitan ini adalah memisahkan antara suami dan juga isteri. Maka sebab itulah dalam pengobatan Islam kita banyak kes-kes, boleh kita kata lebih daripada 50% kes yang berlaku apabila mereka ni berumah tangga. Banyak kes-kes sihir ataupun berkaitan dengan masalah-masalah jin ini apabila mereka itu berumah tangga, kerana inilah yang paling disukai oleh syaitan itu sendiri. Atau sebab itu kalau orang nak sihir rumah tangga orang ini, cepat jadi. Sebab syaitan ni suka, dah tolong benda yang paling dia suka. Maka sebab itulah sekarang ni gabungan pengubatan Persatuan Pengubatan Islam Malaysia Gapiman ni, kita tengah berusaha bersama dengan jabatan-jabatan yang lain ataupun unit-unit yang lain, NGO yang lain untuk kita memperjuangkan asas sihir di mahkamah syariah, yang mana banyak kes-kes mahkamah syariah yang berlaku bila suami isteri ni bercerai disebabkan gangguan sihir. Tapi tak dapat bukti, dia tak ada bukti. Macam mana bukti ni bahawa mereka ni disihir? Sebab sihir ni benda yang tidak ada bukti, tapi mereka telah akan berusaha lah untuk mengemukakan beberapa hujah yang boleh diketengahkan agar asas sihir ini dapat diketengahkan, kerana banyak kes rumah tangga bercerai itu kerana disebabkan oleh sihir. Sebagai contoh, ketika suami dia melafazkan talak cerai kepada isteri dia tak sedar. Dia tak sedar. Dan juga isteri juga mungkin bila suami dia balik rumah dengan tiba-tiba dia menjadi seorang yang marah, ataupun dia tengok muka suami dia, muka yang tiba-tiba rasa benci. Ataupun suami tengok isteri sebelum ni okey je, tapi bila berkahwin dia menjadi perasaan dia bertukar satu-satu.
Dan juga 2 minggu lepas juga saya sendiri merawat seorang pesakit suami isteri baru kahwin. Baru sebulan saja. Tapi sebulan kahwin tu dia kata, dia mengadu bahawa kalau tiap-tiap hari tu mesti bergaduh. Pelik ni orang sebulan kahwin ni dah mula bergaduh. Dan juga pergaduhan tersebut dah tak ada punca apa. Pelik lah. Orang tengok tiba-tiba benda kecil pun jadi nak gaduh. Maka ini boleh jadi ada gangguan-gangguan. Dan juga kita akan tengoklah pada hari ini, lepas kita belajar teori ini, kita akan tengok apakah tanda-tanda gangguan ataupun simptom-simptom gangguan yang mungkin berlaku pada orang itu yang menandakan dia ni ada gangguan-gangguan apa syaitan ataupun jin kafir tersebut. Dan juga soalan yang ke-10 kita sambung lagi, apakah jin juga mendapat taklif ataupun tugas dan tanggungjawab dari Allah. Maka Dr. Abdullah Bab yang mana kita kenal merupakan seorang ahli tafsir di Universiti Al-Azhar, dia juga berpendapat bahawa jin juga mendapat tugas dan tanggungjawab seperti makhluk-makhluk Allah SWT yang lain, dengan melihat kepada surah Al-Jin ayat yang ke-14, bagaimana Allah berfirman, wa anna minnal muslimuna wa minna qasitun, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpan dari kebenaran. Dan juga ayat ini termasuk dalam surah Al-Jin mengatakan bahawa sebagaimana keluar dari mulut mereka sendiri, bahawasanya di antara mereka ada yang muslim dan ada juga yang tidak muslim. Senada juga disebut dalam ayat yang lain dan surah Al-Jin juga ayat ke-11, wa anna minna salihuna wa minna duna zalik kunna fara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang yang soleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya, adalah kami menempah jalan yang berbeza-beza. Maka ini juga antara dalil kita sebut tadi minggu lepas juga. Adakah sebaik-baik jin sejak manusia? Maka tidaklah. Berdasarkan nas ini, maka membuktikan bahawa di kalangan jin ini ada yang Islam, ada yang soleh, maka ada yang tidak beriman kepada Allah. Maka sudah pasti mereka yang soleh ini adalah sebaik-baik makhluk Allah lah yang beriman kepada Allah. Maka tak boleh kita nak kata bahawa sebaik-baik jin itu adalah sejahat-jahat manusia. Maka ini perkara yang tidak betul. Maka begitu juga banyak lagi nas-nas Quran yang kita boleh ambil. Cuma ini sebagai asas kita bahawa cukuplah untuk kita membuktikan bahawa jin ini juga ada taklifan sebagaimana makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka kita pergi pula ke soalan seterusnya, apakah jin yang kafir akan diazab di dalam neraka? Hakim Badruddin Abdullah Ash-Shubi Al-Hanafi berkata, para ulama sepakat bahawa jin yang kafir akan dihukum di akhirat nanti sebagaimana yang telah disebutkan Allah dalam kitabnya yang mulia, an-naru mas'akum khalidina fiha illa ma sya Allah. Neraka itulah tempat diam kamu sedang kamu kekal di dalamnya kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Maka kenapa kita perlu tahu tentang apa perkara-perkara tersebut? Ini sebab apa bila kita nak merawat nanti, bila kita dapat berdialog dengan jin pada orang kerasukan, ini cara kita nak dakwah dia nanti. Kita kemukakan ayat-ayat Quran bahawa kalau kamu tidak beriman kepada Allah, kamu juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebab pengalaman kita salah. Ini dia pergi. Itu kita akan jawab. Soalan seterusnya nanti, bagaimana jin dapat diazab neraka sedangkan dia diciptakan dari api. Jadi kita jawab soalan tu. Kita sambung balik sebab itulah ada setengah kita merawat tu, kita tanya balik kita, apa dalil Ustaz kata saya ni gini-gini? Dia pun gede juga. Sama-sama kita yang baru belajar, kamu tak payahlah. Saya pun pandai baca Quran daripada kamu lagi. Kena-kena dia sebab ada pada orang yang hafiz Quran ataupun hafiz yang berlaku juga. Jadi dia dengar selalu hafiz-hafizan yang baca Quran, jadi dia pun hafal juga Quran dia. Kadang-kadang dia tanya apakah dalil yang kamu guna tu, main kata aku masuk juga ke neraka. Jadi inilah sebab itulah bila kita tengok soalan-soalan begini, maka sebab itu dah kita berhadapan dengan jin orang kerasukan nanti, cara nak wujud dakwah tadi. Dakwah yang bagaimana? Dakwah dengan ayat-ayat Quran tadi. Sebab Allah beri kelebihan kepada makhluk ini untuk dia dapat merasa tenang bila kita baca ayat Quran berkaitan dengan nikmat Allah, dan dia akan rasa azab bila kita cakap tentang azab-azab Allah. Maka soalan seterusnya, ataupun kita ambil satu lagi firman Allah yang surah Al-Jin, wa amma qasituna fakanu li jahannam hafaza. Surah Al-Jin ayat 15, adapun orang-orang menyimpan dari kebenaran maka mereka menjadi kayu api neraka Jahannam.
Maka ini antara dalil yang kita boleh lihat dalam Quran yang membuktikan bahawa jin juga akan diazab oleh Allah sekiranya mereka itu jin yang kafir. Maka soalan seterusnya sebagaimana ditanya tadi, bagaimana jin dapat diazab di neraka sedangkan ia diciptakan dari api? Maka jin ini diciptakan dari api tetapi wujudnya sekarang bukanlah api. Sebagaimana manusia sekarang ini wujudnya manusia ini diciptakan dari tanah tapi wujudnya sekarang bukanlah tanah. Saya minta yang baru sampai buku mandiri. Jadi berbalik pada soalan kita tadi, soalan sahabat kita tanya tadi, kan itu kita nak jawab lah. Bagaimana dia dapat diazab di neraka sedangkan ia diciptakan dari api? Maka samalah konsep dia dengan manusia. Manusia ni asalnya dicipta dari tanah, tapi hakikat sekarang ni manusia bukan daripada tanah. Kita duk tengok muka kita, mata kita, jantung kita, tangan kita bukan daripada tanah. Maka begitu jugalah jin. Jin ini memang diciptakan daripada api, tapi hakikat kewujudannya bukan daripada api. Sekarang ni dia bukan api lah. Sama juga dengan manusia. Maka ini dapat diambil pandangan daripada Abu Wafat bin Aqil dalam Al-Qur'an mengatakan, seseorang bertanya tentang jin, maka dia menjawab, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahukan tentang mereka bahawa mereka diciptakan dari api. Adapun dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat ke-27, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan diberitahu kepadanya bahawa lontaran bintang ataupun bola api dapat membahayakan dan membakar mereka. Lalu bagaimana bisa api membakar api? Soalan tadi. Sebab kita dengar peristiwa Jibril pernah melontar bola api kepada Iblis. Bagaimana dia boleh terbakar sedangkan dia diciptakan daripada api? Jawapannya, dan semoga Allah memberi taufiknya, kau tahulah bahawa Allah mengkategorikan syaitan dan jin pada api sebagaimana manusia pada tanah dan debu. Jadi maksudnya berkaitan dengan apa terjadi pada manusia. Sebenarnya manusia berasal dari tanah, meskipun saat ini mereka bukanlah tanah, akan tetapi sebelumnya adalah tanah. Begitu juga hanya dengan jin yang pada mulanya berasal dari api. Maka dalil lain yang menyatakan bahawa jin bukanlah dari api adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang berkata, ketika Rasulullah sedang berdiri untuk melaksanakan solat, kami mendengar berkata, aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kemudian beliau berkata, aku melaknat seperti Allah melaknatmu sebanyak 3 kali. Sambil membentangkan tangannya. Ini dah biasa kita dengar hadis di mana ketika Nabi solat, Nabi sebut laknat ke atas kamu. Sambil Nabi seolah-olah memegang satu benda. Maka selepas solat itu sahabat bertanya, maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya musuh Allah Subhanahu Wa Taala Iblis datang dengan membawa bola api untuk melemparkan ke wajahku. Maka aku berkata, aku berlindung kepada Allah dari kamu sebanyak 3 kali. Kemudian aku melaknatmu seperti Allah SWT melaknatmu. Dan belum selesai 3 kali, aku telah mendapat menangkapnya. Demi Allah, kalaulah bukan kerana doa saudara kita Nabi Sulaiman, tentu ia telah aku ikat untuk kemudian menjadi permainan anak-anak Madinah. Dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab Imam Nawawi ada dalam hadis tersebut. Maka ini membuktikan bahawa walaupun kejadian jin ini daripada api, tapi hakikat sekarang dia bukan daripada api. Sama juga dengan manusia, kita daripada tanah, tapi hakikatnya sekarang kita bukan tanah. Maka sebab itulah jin ini dia boleh sakit sekiranya dia dimasukkan ke dalam api neraka. Maka itu antara dalil persoalan yang kita jawab tadi. Dan juga ada lagi dalil-dalil yang lain, tapi kita hanya tengok puas-puas sajalah. Yang itu kita kena lebih kaji dengan sendiri, dengan lebih lanjut lagi. Maka persoalan ke-11 lah. 13 lah. 13. Soalan 13 berkaitan, soalan umum berkaitan dengan jin kita nak jawab. Bagi yang baru sampai ataupun dia tak sempat minggu lepas, dia kena tengok rakaman video yang lepas. Sebab kita dah jawab 8 persoalan berkaitan dengan jin ini. Supaya kita dapat ikut dulu lah. Sebab kita tak nak ulang setiap minggu kerana kita kesusutkan masa. Semua banyak lagi kita nak belajar berkaitan dengan benda ni. Maka soalan satunya, apakah jin yang umi akan masuk surga? Qadhi Badruddin Abdullah Asyibali Al-Hanafi berkata, para ulama berbeza pendapat tentang jin mukmin, iaitu apakah mereka masuk surga. Maka ada 4 pandangan sini. Jadi macam anak cakap tadi, kenapa kita perlu tahu ni? Masuk neraka ke jin, masuk surga ke jin ni? Sebab kita nak dakwah dengan dia nanti. Sebagai contoh, saya ni dah buat dosa anda. Bila kita orang rasakan kita dakwah, wahai jin, nakkah kamu pun kita bersyaitan kepada kamu. Dia tak ubatlah pada Allah. Dia tak boleh, Ustaz, saya dah bunuh sama orang dah dengan sihir saya.
Dan kita dah hantar banyak orang kan, boleh sok terima taubat kita ni. Maka bila kita mengetahui bahawa dalil-dalil ini, maka senang untuk kita berdakwah. Maka ada dalil-dalilnya, kalau kamu beriman kepada Allah, bertaubat, kamu akan masuk syurga. Tapi sebaliknya, kalau kamu sombong gini, kamu pun dah terseksa sekarang ini, maka kalau kamu meninggal sekarang ini, kamu akan masuk neraka. Anda juga kita dah jawab lah minggu lepas sama ada jin itu mati ke tidak. Jadi kita tengok pengajian yang lepas. Maka pendapat pertama menyatakan bahawa mereka akan masuk syurga. Ini adalah pendapat jumhur ulama' dan diceritakan juga oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Milal dari Ibnu Layla. Abi Yusuf dan kebanyakan orang-orang lain berkata ini juga pendapat kita. Jadi pendapat pertama ni dimasuk syurga adalah pendapat yang paling kuat dan juga paling ramai lah. Pendapat yang kedua menyatakan bahawa mereka tidak masuk syurga, akan tetapi mereka berada di tempatnya yang tersendiri. Manusia dapat melihat mereka, namun mereka tidak dapat melihat manusia. Ini merupakan perkataan yang berasal dari Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad. Dia pelik pula nanti. Di akhirat gelap pula ni pandangan dia. Kita pula boleh nampak dia tak boleh nampak kita pula. Ini pandangan ulama yang kita sebut tadi lah. Pendapat ketiga menyatakan bahawa mereka berada di araf, iaitu tempat tertinggi. Pendapat keempat menyatakan abstain, iaitu tidak mengeluarkan pendapat, tak ada pendapat lah. Jadi antara dalilnya di dalam Al-Qaf ayat yang ke-31 yang mana Allah berfirman wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, dan didekatkan syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Jadi kita dah jawab dah sebelum ni. Di kalangan jin juga ada mereka yang soleh, mereka yang taat kepada Allah. Jadi balasan orang taat kepada Allah adalah syurga. Maka mereka yang taat termasuk jin juga akan mendapat balasan syurga. Begitu juga disebut dalam surah Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luas dan seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Jadi bila kita tahu dalil-dalil ini, maka bila kita nak dakwah apa jin ni senang. Kita tak hafal dia punya ayat Quran tu, paling kurang kita tahu terjemahan dia. Jadi senang kita nak dakwah pada jin ni. Kamu nakkah aku tawarkan satu benda yang baik pada kamu? Sebab itulah cara apa Syekh Abdul Salam Bali, cara dakwah dia bagus. Kamu tak nak keluar tak apa sekarang ni. Tapi dengan syarat kamu dengar dulu aku nak cerita pasal Islam depan kepada kamu. Jadi ini kaedah kita nak dakwah dengan jin tu. Pertama-tama jin yang orang tu kerasukan duduk memberontak ataupun dia duduk apa? Duduk panggil apa? Bahasa Kelantan takut tak ni kan. Bahasa standard ni apa ni? Kalau bahasa Kelantan kan dia duduk gelepar-gelepar tu tak? Bahasa standard apa benda panggil? Dia meracau juga dia apa? Lupa macam mana bahasa standard kita kan meronta-ronta lah, maknanya dia kita kalau pegang 5 orang pun dia tetap lagi dia apa? Dia kuatkan juga, dia tendang kita dan sebagainya. Jadi cara ada dakwah dia cara dia. Maksudnya kita kata sabar. Aku datang sini bukan untuk mengganggu kamu, bukan untuk menanai kamu, tapi nak bantu kamu. Nampak kita kata nak bantu dia, bantu macam mana nak cerita Islam pada kamu. Kamu ni dizalimi, kamu ni mungkin tak ada ilmu. Kita tanya dia, kamu ni agama apa? Jadi kita tanya tu. Adalah nanti kita akan belajar teknik-teknik apa yang kita boleh lakukan untuk kita berdepan dengan jin, kerana kita bukan nak mengusihi dia. Sebab jin ini perintah dia sama dengan kita sebagai khalifah kena juga dakwah, dia ajak dia untuk memeluk Islam. Bukan nampak dia tak nak keluar kan, basah kan, nak ikut kita, bukan benda itu yang kita nak utamakan. Sebab kalau kita keluarkan dia daripada manusia itu pun, lain kali dia boleh masuk kepada orang lain pula. Jadi itu kita tak nak. Tapi bila dia masuk Islam itu yang terbaik untuk diri dia, supaya dia tak mengganggu pada orang lain lagi. Maka itulah antara dalil, dan juga di manalah banyaklah dalil-dalil yang insya-Allah boleh kaji sendiri. Maka kita akan tengok beberapa soalan lagi. Kemudian kita akan sambung kepada pengajian teknik kita lah. Apakah perbezaan jin dengan syaitan? Apakah perbezaan jin dengan syaitan? Maka kalau jin di antara mereka ada yang mukmin dan ada yang kafir, seperti yang kita bahas sebelumnya, Akan tetapi syaitan semuanya kafir,
Dan syaitan adalah nama untuk semua yang membangkang dari bangsa jin dan manusia. Itu apa? Jadi syaitan ini terdiri daripada jin dan juga manusia yang kafir. Itu. Jadi semua kafir ni adalah syaitan ni, semuanya yang kafir. Jadi nama syaitan-syaitan ni bukan sekadar jin yang kafir kan. Sebab tu kita tak boleh kata semua jin itu apa syaitan. Sebab tu kadang-kadang kalau jin Islam yang dia masuk dalam badan orang, kita panggil syaitan, dia malu juga. Orang kata pun mayan juga, dia kata. Dan sebagainya lah. Jadi kita kena tahu beza antara jin dengan syaitan. Maka syaitan ini terdiri daripada manusia dan juga jin. Seterusnya, apakah dari golongan, soalan seterusnya, apakah dari golongan jin dan syaitan ada jenis laki-laki dan perempuan? Adakah mereka yang ada jantina lah? Dalam hadis yang sahih dari Anas radhiyallahu anhu disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika masuk ke kamar kecil, bahasa Indonesia dia kata ke kamar kecil, maka kita ni tandas lah. Bahasa modernnya restroom. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari jin atau syaitan laki-laki dan jin atau syaitan perempuan. Dan dalam satu riwayat disebutkan jika beliau hendak masuk. Ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Maka Imam Al-Qurtubi berkata kata khubut dengan huruf ba berharakat dhammah adalah jamak daripada kata khabith. Dan kata khabith adalah jamak dari khabithah. Dia mengatakan bahawa yang dimasukkan di sini adalah laki-laki syaitan dan perempuan mereka. Jadi mereka pun ada laki dan perempuan juga. Jadi bila mereka ni ada lelaki dan perempuan, maka mereka pun minat juga pada manusia ni. Sebab itulah banyak hikmah-hikmah bila kita belajar. Sebab tu saya kata minggu lepas, bila kita tahu tentang alam jin, alam syaitan, kita ni akan lebih cenderung untuk melakukan sunnah Nabi. Sebab bayangkan kalau kita masuk ke tandas, tak baca doa. Lepas tu kita tak pakai pakaian pula. Kalau perempuan tu, follow jin lelaki duduk. Dia tunggu ambil gambar kita tu. Wah, ini banyak dah koleksi aku, koleksi ni hang. Jangan lebih kurang itulah kan. Orang duduk pakat tunjuk koleksi macam-macam lah. Sebab dia boleh lihat kita dalam tandas, kita masuk tandas tanpa pakaian pula. Tak baca doa pula. Jadi dia pun duduk distract kita macam mana. Jin perempuan pun duduk tengok kita, jangan tengok lelaki-lelaki ni. Sebab jin ni, rupa dia tidaklah secantik manusia. Tapi bagi sama-sama dia pun tak ada lah bagi dia cantik. Tapi kalau kita tanya dia, handsome tak handsome, dia cakap dia. Tapi kalau dia kata kalau jemur depan kamu, mudah lah. Itu dia cakap sendiri tu. Jadi dia pun ada lelaki dan perempuan. Jadi sebab itulah bila kita lihat, ini banyak hikmah-hikmah Nabi suruh. Antaranya bila orang berkahwin, dia nak bersama suami isteri. Maka doa perlindungan itu supaya jin laki-laki tidak bersama dengan seorang suami untuk bersetubuh dengan isteri dia. Ataupun sebaliknya, jin perempuan tidak bersama dengan isteri untuk bersetubuh dengan suami dia. Maka bila kita lihat begitu, barulah kita ni nak jaga benar apa sunnah Nabi. Nak masuk tandas, barulah nak kaki kiri, barulah nak jaga tata tertib untuk masuk tandas. Sebab mereka ni boleh minat kepada kita. Oh tak apa, seronok lah kalau dia minat kepada kita. Ingat cantik ke? Ingat cantik ke? Tentu tak apalah. Jin perempuan minat pada kita, seronok lah kita. Yang kena yang minat itu umur 1000 tahun baru kita tahu. Sebab umur dia tak sama macam umur kita. Dia lebih cepat umur dia berbanding dengan umur kita. Jadi dia pun ada lelaki dan perempuan. Maka soalan seterusnya, kita ada 2 soalan lagi, kemudian kita berhentilah. Kita akan sambung pada minggu hadapan pula. Ataupun kita nak habis lah. Kalau kita habis soalan ni, minggu depan kita akan masuk dalam bab perbincangan masuknya jin ke tubuh manusia. Antara yang setuju, ada yang menentang. Kita nak bincang minggu depan ni. Kalau kita habis soalan tadi ni, minggu depan kita akan bincang dah, jin ni boleh masuk ke dalam badan manusia. Ini juga kita akan bincang 2 pendapat lah. Ada pendapat ulama yang bersetuju, ada yang menentang. Dan juga sebenarnya menentang ini hujah dia ditolak lah. Kita nak tengok juga sebab nanti bila kita ada persoalan-persoalan yang timbul ataupun kita terima pandangan-pandangan berkaitan dia masuk tubuh kita masuk ke tak masuk ni, maka ada dah hujah-hujah yang kita boleh dapat. Seperti kita sebut juga minggu lepas, kenapa penting kita belajar asas ni? Nak meyakinkan kita nantilah. Nak yakin kepada kita tentang
kita ni buat ada jalan yang benar dan juga kita buat ni ada dalil-dalilnya yang kuat lah. Apakah jin menikah dan memiliki keturunan? Tak tahu. Allah SWT berfirman dan yatmiskunna insun qablahum walajan dalam surah Ar-Rahman ayat ke-56. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni syurga yang jadi suami mereka dan tidak pula oleh jin. Qadi Badruddin Abdullah Al-Shibili Al-Hanafi berkata ini menunjukkan bahawa mereka dapat melakukan sentuhan. Kemudian Ibnu Jari dalam kitab Tazibul Asar mengatakan para ulama berbeza pendapat tentang makna sentuhan tersebut. Sebagian mereka mengatakan bahawa sentuhan itu adalah bersetubuh yang diiringi dengan keluarnya darah dari kelamin wanita ketika bersetubuh. Darah inilah yang disebut dengan as-salsu. Kemudian dalil yang digunakan oleh Qadi Badruddin dalam firman Allah dalam surah Al-Kahfi, patutkah kamu mengambil dia dan keturunan-turunnya sebagai pemimpin selain daripadaku dan mereka adalah musuhmu? Lalu Qadi Badruddin berkata ayat ini menunjukkan bahawa mereka jin menikah dan memiliki keturunan. Maka mereka juga ada keturunan. Dan juga dalam hadis yang lain, keturunan jin ini lebih banyak banding manusia. Kalau lahirnya seorang bayi manusia, ini akan lahir 9. Daripada satu nisbah 9. Kita lahir seorang bayi, dia lahir 9. Lahir seorang bayi 9. Sebab itulah kebanyakan ini pengalaman tidak ada lanah dia sebut ni. Kamu kena beza tu. Dia sebut ada lanah, ada tak ada lanah. Ini berdasarkan pengalaman. Bila kita ada orang tu ada masalah, dia ada masalah saka, bersihir ke dan sebagainya. Bila kita dah keluarkan jin yang kumpulan pertama, ada lagi jin kumpulan ke lain. Sebab dalam badan tu dia tak ada satu kumpulan saja. Dan boleh jadi satu kumpulan tu melebihi 100 ekor. Ekor kita panggil. Tak ada nak panggil 100 lah, 100 jin lah. Sebab tu pelik dia kata, Ustaz saya dah pergi merawat sana dah, tak hilang-hilang lagi. Boleh jadi dia banyak lapisan dalam tubuh badan manusia ni. Jadi memang kita bila kita pengalaman kita merawat itu, kita tanya kamu ni lapisan sebab apa? Dia sebut lah. Cumanya macam kita cakap minggu lepas, kata-kata jin ini kita boleh percaya, tetapi mereka adalah seorang yang pembohong. Dia kita percaya, tapi mereka seorang pembohong. Jadi percaya atau tak percaya tu kita ambil tak percaya lebih lah. Kecuali ada beberapa perkara yang kita rasa yang kita boleh ambil, kita ambil lah untuk kebaikan. Maka soalan seterusnya, sampai bila ni syaitan ni akan berkeliaran? Sampai bila? Maka ini dapat diambil, soalan ini dapat diambil dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Jika hari telah mulai malam, maka tahanlah anak-anakmu dalam rumah. Itu yang kita tengok. Betul juga orang tua kita tu ajar. Kerana syaitan menyebar pada saat-saat ini. Apabila telah lewat waktu tersebut, maka biarkanlah mereka dan tutuplah pintu kalian dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syaitan tidak dapat membuka pintu yang tertutup, dan ikatlah tempat minum kalian dengan nama Allah, dan tutuplah benjana kalian dan sebutlah nama Allah disebut ia menimpanya dengan suatu dan padamkanlah lampu kalian. Maka tak ada sebut tadi tu. Bila kita belajar dengan automatik, kita nak buat benda sunnah. Maka bila waktu maghrib, kalau ada adik-adik kita, anak-anak kita, maka masuk dalam rumah dulu. Tutup pintu, dan juga tutup pintu dengan nama Allah. Sebenarnya kita boleh tahu, kita tak boleh, kita bukan sekadar boleh amal kat rumah kita saja. Nak puji motor boleh sebut nama Allah. Itu mudah-mudahan tak jatuh motor lah. Tapi yang jatuh tu ijazah pada Allah lah, yang jatuh juga tu. Maknanya bila apa benda tu kita nak buka kunci motor boleh baca bismillah, nak buka kunci rumah baca bismillah. Kita tak kira lah apa pun kita sebut nama Allah. Kerana mudah-mudahan kita terhindar daripada syaitan. Syaitan yang nak mengganggu dengan kita. Maka begitu jugalah kalau ada benjana-benjana yang terbuka tu tutup. Sebab tu kalau orang tua tu bagus kan, bila ada gelas kita terbuka lama, tak boleh minum dah. Boleh jadi ada jin masuk dalam gelas kita, dalam air minuman kita tu. Jadi bagus juga. Petua-petua orang tua, cuma dia tak tahu nah lah. Jadi kita tahu nah ni, lagilah kita kena buat. Maka Syekh Wahid Bali berkata, Syekh Wahid Bali As-Salam ini antara ulama contemporary yang banyak dirujuk dalam bab bahasa Islam lah. Kita juga guru Harudin dan sekali jugalah. Maka Syekh Wahid Bali ni antara guru kepada Ustaz Jahan. Ustaz Jahan guru dia lah.
antara guru Ustaz Sahan ni, Syekh Wahid Bali ni. Dalam hadis ini ada 5 perintah, iaitu menahan anak-anak, menutup pintu, mengikat tempat air, menutup bencana dengan menyebut nama Allah, dan memadamkan lampu ketika akan tidur. Nampak? Satu sunnah juga tutup lampu tidur. Satunya mengelak banjir. Satu tapi sunnah juga kita tutup lampu ketika tidur. Adapun perintah yang pertama dan kedua telah dijelaskan alasannya oleh Nabi. Tentang perintah yang ketiga dan keempat, perintah ketiga keempat tadilah menutup bencana dengan memadamkan lampu. Ada dalam hadis yang lain, dalam yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam kitab dalam kitab Fathul Bari, dia tengok hadis riwayat Bukhari juga, tutuplah bencana kalian, ikatlah tempat minum, tutuplah pintu dan padamkanlah lampu. Hadis yang sahih juga. Kerana syaitan tidak dapat membuka tempat minum, pintu dan tutup bencana. Jika salah seorang dari kalian tidak menemukan untuk itu selain dengan subah kayu ataupun tongkat dengan menyebut nama Allah, maka lakukanlah. Jadi ini antara beberapa sunnah yang kita boleh buat. Lalu juga banyak lagi lah berkaitan dengan benda ni. Itu kena kaji sendiri lah. Kita ambil beberapa sunnah saja. Soalan seterusnya, persoalan yang nak habis dah ni. Apakah jin mempunyai kemampuan untuk mengangkat dan memindahkan sesuatu ke tempat yang lain? Tak ada juga kisah dalam akhbar ni. Tengok seorang budak-budak hilang, dibawa lari oleh jin. Contoh, ada kata tu betul kan jin boleh angkat tu. Adapun orang tu dia kunci duit dia dalam besi lah. Tapi kunci tu, buka kunci tak ada juga duit. Ni dah benda yang betul lah. Jadi adakah ini kerja jin? Maka ya, jin mempunyai kemampuan melakukan hal tersebut. Mana dalilnya? Dalam surah An-Naml ayat ke-38 hingga 39. Begitu juga dalam ayat surah As-Saba ayat ke-12 hingga ke-13. Begitu juga dalam surah Al-Anbiya ayat ke-82. Jadi kita ambil saja satu dalil dan surah An-Naml tadi 38-39. Berkata Sulaiman, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgahsananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku, sebagaimana orang-orang yang berserah diri. Kalau Israiliyat kan singgahsana tugas Israiliyat lah tu. Nak terima tak terima tu terpulang pada kita lah. Berkata Ifrit, Ifrit ni jin lah, yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgahsana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Maka ini antara nas lah yang membuktikan bahawa jin ini boleh mengangkat satu benda untuk mengubahnya kepada satu benda kepada tempat yang lain. Boleh angkat kita tidur kat sini, tengok kat sama perempuan. Yang tu lah, ruka kita sebab bawa kat sama perempuan dah. Ada berlaku kan? Ada pernah ada pengalaman kan? Ataupun tidur dekat ni tiba-tiba bangun-bangun ada kat kubur, contohlah. Dia boleh buat ni. Sebab tu kena jaga pelindungnya tu. Boleh jadi dia angkat kita. Nanya kita. Tadi dia ada kemampuan yang Allah beri kepada dia. Ambillah satu lagi dalil dalam surah Al-Anbiya ayat 2. Dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah kami melihara mereka itu. Dia boleh menyelam juga. Jadi dia boleh buat kerja-kerja macam macam buat ni. Duk menyelam lah. Dan banyak lagi lah dia yang boleh buat. Okey, soalan seterusnya. Berapa ada kita soalan? 19 tu. Banyak soalan yang terjawab ni. Jadi kamu buat kata kerja sendiri ya. Tak payah saya buat lah. Tak nampak juga saya nak buat. Saya nak kena buat juga. Kalau sempat kita buat lah. Kita buat satu kerja balik. Tengok soalan ni. Apakah jin mempunyai kecepatan yang luar biasa dalam memindahkan sesuatu ke tempat lain? Cepat macam mana dia cepat? Ya cepat. Memang dia boleh memindahkan dengan cepat. Ini dapat diambil dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawasanya sekumpulan jin telah mendengar Al-Quran, maka jika diwahyukan kepada beliau adalah ucapan jin. Sebelum tu, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-kali tidak akan mensekutukan seorang pun demi Tuhan kami. Ini ayat-ayat yang adapun inti dari hadis ini adalah berkata, pergilah ke timur bumi dan baratnya. Ini menunjukkan bahawa mereka mempunyai kemampuan untuk melindungi bumi dengan sangat cepat dan mudah. Ini juga pengalaman kita juga. Dia
boleh, bila kita tanya dia, kamu boleh tak pergi ke satu tempat? Dia kata kejap-kejap dia boleh pergi. Dia pergi juga. Boleh tak kamu tengok, kamu pergi ambil barang sihir, kamu simpan? Dia pergi ambil, kadang-kadang ada yang ambil. Ini pengalaman kita lah. Jadi dia ambil, dia tunjuk kita. Jadi barang tu tak nampak, sebenarnya kita tak nampak, tapi dia tunjuk je lah, tapi kita tak nampak. Jadi nak buktikan bahawa dia boleh bergerak dengan laju lah. Sebab tu kita nak belajar cara-cara nak berinteraksi dengan jin. Sebab kita nak selesai masalah ini dengan cara yang baik, cara yang lebih sukses. Sebab kalau orang kena sihir, itu lebih baik kalau kita dapat memujuk dia untuk dia sendiri memusnahkan barang sihir yang dia buat. Sebab kita tak tahu barang sihir di mana. Sebab bagi orang yang kena sihir, selagi mana barang sihir itu tak dimusnahkan, maka sihir itu akan berterusan. Ada dalil dia, tak ada dalil pengalaman. Apa pun beza tu. Pengalaman dengan dalil tu kena ada beza. Jadi boleh jadi pengalaman tu benda yang benar, boleh jadi pengalaman itu benda yang tidak benar lah. Ini yang baik tu kita ambil lah. Maka ketika manakah syaitan ketawa? Nak tahu juga. Takut kita pun duduk tengok rawat syaitan, tapi syaitan pun suka dengan kita. Bila syaitan ketawa macam mana? Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bersih dan membenci orang yang menguat. Maka jika seorang bersih adalah yang memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah. Setiap muslim yang mendengarnya adalah mendoakan, mengucapkan Ya Rahmatullah. Adapun perbuatan menguat adalah berasal dari syaitan, maka hendaklah seseorang menahan semampunya. Jadi ketika ia menguat, kerana menguat, maka syaitan akan mentertawakannya. Kalau tak tutup lah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dan ketika mana pula syaitan menangis? Ada riwayat Muslim juga, jika anak Adam membaca ayat-ayat sajadah lalu ia bersujud, maka syaitan akan melarikan diri dan menangis dengan mengatakan wahai celakalah aku. Kita duduk buat solat sajadah, solat sajadah pula. Solat waktu sajadah setiap hari Jumaat itu. Cumanya kalau pandangan-pandangan tertentu tu tak boleh buat setiap minggu. Sajadah ni takut kita menjadikan satu benda yang wajib lah. Kalau dah biasa tak apa. Maka ada 27 lah daripada bab kita ni, ada 27 kesimpulan yang kita boleh ambil lah. Jadi kesimpulan itu bolehlah tu orang buat sendirilah, tak payah kita nak lihat di sini berdasarkan apa yang kita belajar. Jadi wallahu alam, kita rehat 2 minit untuk kita sambung pada teknik kita. Wallahu alam. Jadi video tu boleh tengok, tapi jangan dia bakar video tu. Kita dah sebut rakaman kita ni, rakaman tu tutup lah. Kalau bukan apa kita tak nak sebarkan, sebab kita menghormati guru-guru kita yang hebat lah. Sebab di kelompok kita boleh lah kita bagi kuliah. Nak go dalam tempat-tempat lain tu, ambil yang guru-guru yang hebat lah. Ambil itu 2 rubri, ambil yang Datuk Ismail kamu lah. Jadi untuk di kalangan kita sahaja lah. Okey, sebelum kita masuk ni, ada persoalan berkaitan dengan soalan umum tentang jin. Ada soalan? Tapi jangan tanya soalan yang kita jawab yang lepas ya. Sebab ada soalan yang kita jawab dan yang lepas. Sebab kebanyakan soalan ditanya tu kita dah jawab dah. Okey, ini kita nak masuk sikit saja. Kita boleh untuk soalan. Dia kita jin menikah bukan nak tanya ke, kalau dari segi syariat manusia kita tahu lah ada nikah, kalau jin tu jangan tak.
cara dia menikah. Wallahu a'lam. Kita tak tahu cara dia menikah. Kita tak nak tanya dia kan. Tapi ni pengalaman saya minggu lepas ada juga. Tahu, saya ulang lagi. Dia saya itu pengalaman, dia tak boleh menjadi hujah lah. Sebab saya, alhamdulillah kita Islamkan jin ni, jin lelaki. Dia kata lah, tak tahu lah, dia kata 1000 tahun dah umur dia. Jadi tanya dia nak kahwin ke? Oh nak, lepas tu dia sepatutnya masuk Islam lah. Jadi saya beritahu dia, apa nak kahwin ke? Saya nak panggil ni, apa ni perempuan ni, bagi 3 calon. Ada cara dia kita panggilnya. Macam mana cara dia, saya sebut lah. Sebab tu lah asas teknik tu 4. Niat, doa, ru'yah, teknik. Dan juga benda ni sebenarnya merangkumi dalam teknik juga. Ataupun ini bahasa quote-unquote kita kata, boleh kata fit interaksi dengan jin. Lebih kurang begitu lah kan. Ada fit interaksi dengan 6 frame ni, lebih kurang fit interaksi dengan jin. Lebih kurang begitu lah. Dalam kita nak memahami ni, begitu juga kita ni. Benda kita tak nampak ni kan. Saya baca saja selawat kafir lah. Sambil kita niat, ya Allah datangkanlah 3 perempuan jin yang berzina, 3 kan. Kita panggil, kita pun kira. Kita pun tanya dia ni yang ngajukan ni, dah ada ke belum? Ada berapa? Kita tak beritahu dia, kita panggil 3 ni. 3, saya kata. Tapi yang mana kamu nak ni? Tak pilih lah untuk saya. Saya nak pilih yang hujung ni, saya tak nampak ni. Tengah. Ada kata tengah. Tapi dia tunjukkan reaksi yang malu dia. Tapi malu dah Ustaz. Lepas tu bila nak kahwin ni? Saya pun cakap lebih ni lah. Saya tak tahu macam mana cara kamu berkahwin. Saya hantar kamu ke tempat jin Islam. Maka kamu berkahwin lah di sana. Kalau ada qadhi ke apa, kamu kahwin lah sana. Gitu je lah. Pengalaman kita tu. Ada lah teknik kita hantar-hantar dia tu. Maknanya walaupun kita tarik dia tu, kita tak lah niat kita. Kalau kita nak hantar dia ke satu tempat. Adalah tempat-tempat tu kita hantar dia, antaranya Serambi Madinah. Ada yang masjid jin pun ada juga kebetulan. Tuan guru saya, apa Ustaz Majid, dia pergi umrah hari tu. Jadi yang dia hantar ke masjid jin tu, masuk dalam badan isteri dia. Lepas dia beritahu, saya ni dia tak yang apa pernah hantar tu nak terima kasih je dia masuk dalam badan tu. So benda ni benda berlaku dengan izin Allah. Tapi adakah benda ni akan berlaku bila kalau semua buat? Tidak lah. Jadi bukan bila buat tu mesti jadi dah. Kita cakap pengalaman yang berlaku. Wallahu a'lam. Lagi soalan. Saya nak pengalaman ada yang manusia tu, dia benda tu masuk dalam badan dia, dia mesti ada benda masuk ke anak kelamin dia. Perempuan lah yang mandi. Lepas tu lepas habis benda tu keluar, dia mandi wajib. Kira dia mandi tu boleh lah kalau macam semua tu. Okey, soalan ni anak pun ada baca dalam beberapa kitab lah. Ulama memang tak ada perselisihan pendapat untuk mandi wajib itu bila dia keluar apa air mani lah. Maka dia wajib mandi lah. Tapi kalau dia rasa ataupun dia bermimpi bersama dengan seseorang ataupun dia rasa sesuatu itu pada gangguan dia, tapi tak keluar apa-apa, tak payah mandi. Hukum dia tak sama lah. Maknanya syarat mandi wajib itu tak berubah-ubah. Syarat mandi apa untuk mandi wajib ni bila kita keluar apa air mani tersebut lah. Jadi sama juga. Tapi kalau rasa saja tak payah mandi lah. Nak mandi pun tak ada masalah, yang mandi wajib je lah. Itu je lah. Wallahu a'lam. Jadi kita masuk dulu. Nanti kalau ada soalan nanti kita bincang lagi. Berbalik kepada asas minggu lepas, saya rasa asas ni amat penting lah. Niat, doa, ru'yah dan juga teknik. Dan sebenarnya ru'yah ni juga termasuk dalam teknik kita lah. Dakwah juga termasuk dalam teknik. Banyaklah yang kita akan faham nanti. Jadi hari ni kita nak tengok apakah tanda-tanda gangguan tu pada diri mangsa lah. Okey, sebab itulah kita macam saya kata konsep kita sama juga. Benda gaib ni kita tak nampak. Jadi bagaimanakah cara dia, kita pesan simptom-simptom dia. Macam doktor lah. Kita pergi klinik, kita sakit kepala, muntah, cerit-berit, apa pening kepala. Jadi ke simptom kita tu. Jadi doktor barulah kemungkinan doktor kata
kemungkinan awak ni ada apa masalah, mungkin denggi. Barulah dia buat scan ni. Lepas scan dia rawat. Ikut denggi tak dia? Sama juga dengan kita pun ada simptom-simptom. Jadi bila orang tu ada simptom-simptom ni, barulah kita kata kemungkinan awak ni ada gangguan apa sihir. Kemungkinan jadi kita scan pula. Kalau kita ada teknik scan pula. Lepas scan tu rawat pula. Jadi sama juga. Jadi itu yang kita nak belajar lah. Jadi dalam penulisan apa Syekh Abu Bakar ini, dan juga banyak lagi lah saya akan sebut. Dan juga tanda-tanda ini tidak ada dalam nas lah. Tidak ada dalam nas. Tapi ini berdasarkan pengalaman apa perawat-perawat Islam. Dan juga kalau pergi mana-mana pun sama. Pergi mana-mana pun, kalau kita beli banyak buku tentang rawat Islam ke, tulisan orang lain, pasti dia punya tanda-tanda ini, kebanyakan adalah tanda-tanda yang sama. Jadi kalau siapa-siapa ada tanda-tanda ni, tak apa, kita boleh teruskanlah untuk pen dan sebagainya. Tanda-tanda tersebut adalah seperti berikut. Sering sakit pada bahagian punggung, bahu dan dengkul. Dan juga sakit ni tanpa punca lah, bukan dia jatuh tangga ke, dia lari tergelincir ke, bukan. Dia sering sakit bahagian punggung, bahu dan dengkul. Sakit yang luar biasa lah. Sakit tanpa punca. Dan kalau pergi jumpa doktor, awak tak ada apa ni. Itu tanda dia. Cumanya kita sebut, kita senarai dulu tanda-tanda ni. Dan juga orang ada gangguan ni, dia bukan ada satu tanda, satu sakit saja orang kata. Dia sering sakit bahagian punggung, bahu dan dengkul. Awak ni ada gangguan, kemungkinan gangguan. Tidak. Dia bukan ada tanda saja, selalunya dia ada package dia. Dia ada package dia. Kalau tak percaya, nanti kita akan ambil. Nanti satu tahap nanti kita akan panggil sampel-sampel kita ni. Dia ada kemungkinan gangguan-gangguan tu, buat tanya dia. Kita tak payah tanya dia nanti apa lagi, saya akan bawa dulu, kamu tanya soalan dia. Nanti dia kata ya. Selalunya begitu, kita pun tak. Kita tanya, kamu ni dia kata ya. Bukan kita nampak benda right ataupun kita kacang, bukan. Bukan tu. Tak boleh nampak ni, tak boleh nampak. Jadi pengalaman perawat Islam tu, dia tahu tanda-tanda dia. Barulah kita buat ni. Rasa panas pada anggota badan. Dia panas dia. Bukan, sama juga rasa panas tu, bukan panas sebab tak ada kipas. Apa rasa panas? Sering pening yang tidak disebabkan oleh penyakit. Kalau perempuan dia kata migrain. Tapi kalau doktor kata awak ni tak ada migrain apa tu, itu tanda jugalah. Ini kebanyakan juga berlaku, sering merasa seperti ada sesuatu bergerak dalam tubuh. Rasa bergerak. Rasa pergerakan dalam tubuh lah. Suka bersendirian dalam bilik. Suka bersendirian dekat Facebook tu, itu tak masuk lah. Dan juga bukan cakap dia bersendirian tu, dia suka main rambut dan tengok cermin. Tengok cermin, main rambut kan. Itu tanda-tanda. Nanti akan senarai tu, dia akan sebut. Dan kita nak tahu ni. Badan tengkuk terasa pahan dan gelisah ketika mendengar baca ayat Quran. Badan rasa pahan ni, dia kata rasa panas. Lepas tu rasa, panas rasa. Dengan lagu apa Ganastai, okey pula. Itu tanda tu. Lepas tu selalu luka kita dah kesal apa sebab? Rasa sedih. Sedih selalu. Apa sebab? Susah untuk tidur. Dan juga rasa takut. Dia susah tidur dan juga diiringi rasa takut. Lepas tu banyak terjadi perbalahan di dalam rumah tanpa sebab. Ataupun perkara-perkara kecil. Dan kegaduhan sebenarnya kecil dia. Tapi perkara hampir besar. Warna wajah yang muram serta kekuning-kuningan. Mendengar suara bisikan di telinga. Sakit yang berlari-lari atau sakit di antara kulit dan isi yang tidak dapat diketahui oleh doktor pakar melalui kaedah saintifik. Maknanya sakit berlari-lari macam sakit pindah-pindah.
Dia pindah-pindah. Kejap-kejap sakit sini. Kejap-kejap sakit sini. Kejap-kejap sakit belakang. Dia pindah-pindah. Saya juga doktor tak boleh kisah dia sakit itu. Ini kebanyakan belakang, ini yang biasa juga. Mula merasa seram sejuk seperti demam, sendawa, sakit kepala selepas waktu asar. Lepas waktu asar tu dah mula lain. Sakit ketika ziarah orang meninggal. Bayi kerap menangis. Kerap mendengar suatu bisikan. Melihat jin secara terus. Ini boleh juga ada orang dapat lihat jin secara terus tu dia gangguan ni. Dia bukan dapat kelebihan tu. Orang yang dapat lihat jin ni bukan kelebihan, tapi dia ada masalah gangguan. Terasa diri selalu diperhatikan. Dalam tandas rasa diperhatikan. Dalam bilik rasa diperhatikan. Dalam kelas diperhatikan. Tapi kalau memang orang tu matikan kita tahu, itu lain lah. Ini juga berlaku lah, walaupun kita nampak pelik, tapi gagal melakukan hubungan kelamin. Dia dah berkahwin dah, tapi tak berjaya melakukan hubungan kelamin. Kerap sendawa atau terasa mengantuk bila mendengar Al-Quran. Baca Quran ada sendawa lah, mengantuk. Sayang melampau-lampau pada orang yang baru dikenali. Sayang melampau-lampau, tak tahu dah macam mana melampau-lampau tu. Suka melakukan tabiat buruk. Kuat berangan. Selalu rasa rendah diri dan tidak berkeyakinan. Sering keguguran atau mandul. Sering bersangka buruk terhadap semua manusia. Ini antara simptom-simptom. Ada lagi. Ini pengalaman kita juga. Kebanyakan juga orang yang ada gangguan dia akan rasa sakit dengan dua tulang belikat dia lah. Bahasa Kelantan tulang belikat, bahasa Cina apa? Tulang bahu. Ada sakit tulang bahu. Dan juga perempuan juga yang ada gangguan dia akan rasa sakit di bahagian pangkal rahim. Pangkal rahim. Sakit yang tak ada sebab lah. Tak tahu cek ada apa, dia sakit pangkal rahim. Dan juga berlaku juga kalau perempuan juga kita rahim dia tak teratur. Sebab dia yang kita rawat, dia punya kita rahim dah 8 bulan tak jumpa lagi. Jadi dia ada masalah. Doktor cek normal, Ada juga kita rahim dia tak ada yang tak datang juga. Dah 5-6 bulan tak datang tapi tak mengandung. Doktor cek normal. Jadi itu kemungkinan ada gangguan. Kalau ingat ayat saya sebut kemungkinan ada gangguan. Kemungkinan ada gangguan. Jadi sesiapa yang ada 2 ataupun 3 tanda-tanda di sini, dia ada kemungkinan ada gangguan yang nanti dia akan, gangguan dia ni bukan saja masa sedar, dia ada gangguan masa tidur dia. Mana orang ada gangguan ni dia tak masa sedar saja, dia juga akan matching dengan masa tidur dia. Nanti saya akan beritahu lah tanda-tanda orang kena sihir kebanyakannya macam mana, rasanya macam mana, orang kena jiasyik macam mana. Antara gangguan ketika tidur ini, mimpi dilanggar kenderaan menyebabkan darah kelihatan bertaburan. Mimpi dilanggar kenderaan. Mimpi diterkam oleh makhluk yang menakutkan. Mimpi melihat makhluk ganjil, hitam, tinggi lagi menakutkan. Mimpi dikejar dan ditangkap oleh makhluk besar. Lalu ditelan dalam air menyebabkan sakit, terasa lemas, tertengah-tengah, sukar bernafas. Mimpi melihat binatang yang menakutkan. Mimpi berada di tempat asing lagi menggerunkan. Seperti berjumpa mayat atau berjumpa orang meninggal dunia. Mimpi terasa seolah-olah berada di awang-awangan, di tempat tinggi, di gunung ataupun di hutan lalu jatuh ke bumi. Selalu ditindih ketika tidur. Sering mimpi didatangi pasangan yang tidak dikenali. Mimpi melakukan hubungan dengan pasangan yang tidak dikenali. Mimpi bayi atau menyusukannya. Jadi itu antara tanda-tanda masa tidur. Jadi ini kita kata kemungkinan pengalaman kita, apakah tanda-tanda orang yang kena sakit kan, ataupun dia ada masalah sakit. Pertamanya ketika jaga dia, selalunya orang ada sakit ni dia akan ada masalah di bahagian tulang belakang, tulang bahu. Yang kedua juga, ni package dia ni. Dia tak suka kepada selain pada jantina dia. Kalau dia perempuan ni tak suka lelaki.
Lelaki tak suka perempuan. Tapi dia tak suka lah sama jantina dia. Itu tidaklah. Kemudian dia juga selalu sakit bahagian-bahagian tertentu tanpa sebab. Ataupun tanpa pembuktian daripada doktor lah. Doktor kata awak normal tapi dia sakit. Dan selalunya orang saka ni dia mimpi menyusukan bayi lah. Ataupun mimpi bayi. Mimpi bayi. Dan juga dia juga akan mimpi orang yang saudara mara dah meninggal dunia, dia mimpi juga. Jadi selalunya kalau tanda-tanda dia tu 5 tu, kemungkinan besar dia ada. Kemungkinan, kita kata tak kata dia ada betul, tapi kemungkinan. Jadi bila dah begitu barulah kita boleh scan lah. Jadi untuk mimpi kita sebut bagaimana tanda-tanda orang ada saka dulu lah. Sihir itu kemudian, selain boleh itu kemudian lah. Jadi orang ada saka tu itu antara tanda-tanda dia lah. Dia akan mimpi orang yang sudah saudara mara meninggal dunia. Dan juga mimpi ni benda yang kerak lah. Dia bukan mimpi sekali seumur hidup. Dia mimpi kerak. Mimpi kerak. Kalau mimpi bayi tu mesti datang kerak kali dalam mimpi dia. Dan juga sakit tu kerak kali. Dia sakit betul-betul sakit yang kerak kali. Dan juga dia suka menyendiri jugalah orang ada mentak saka. Itu antara tanda-tanda dia. Jadi bila kita dah tahu sistem-sistem ni, barulah kita mula nak scan dia. Tapi kalau sistem dia tak ada, tak lalulah scan nak saya minta. Malah belajar ni. Pokok ada jin. Itu tanda ni. Itu kena tahu sistem tu. Kita pandai-pandai kan. Sebab orang duk harap kali tu. Ada ni cik ada. Tiba-tiba ada pula kan. Kadang-kadang bila orang mengharapkan kita datang pada jauh. Lepas tu, kalau kita tak tengok sistem-sistem kita, kadang-kadang merawat tu kerana tak lah, kerana dia datang jauh. Jadi, kadang-kadang kita mengubah kriteria dia. Sebenarnya anak dia tak ada penggangguan pun. Sebenarnya sebab anak dia ni malas mayang, malas solat, tapi kita kata gangguan jin, tak betul lah. Itu penting. Ada pun tak saya ni, Allah sakit kepala. Tanya dulu, jadi jumpa doktor dulu. Sebab kalau doktor tak ada tak boleh buktikan, barulah kita boleh barulah insyaAllah barulah saya boleh cubalah. Tapi kalau doktor tak boleh jumpa doktor lagi, tak apa insyaAllah kita jumpa lah. Mungkin ni ada gangguan-gangguan. Itu nampak macam kita tahu jin dalam badan dia. Seolah-olah kita nampak, jangan kita bertindak. Seolah-olah kita nampak, kalau kita tak nampak. Jadi bagaimana cara ni kita tengok tanda-tanda dia. Kita tak boleh nampak ni, tanda-tanda ni ada. Dan bila kita rasa pembusukan tersebut, rasa sejuk dan sebagainya. Maka bila kita tahu teknik-teknik ini, atau kita kata kaedah-kaedah ini, maka barulah kita tak mudah untuk menghukum seorang itu ada gangguan berkaitan dengan jin tersebut. Ataupun kita, ini saya sakit kepala lah. Saya mimpi kena patut ular lah. Saya kena sihir, tu kena sihir. Mana boleh begitu? Dah kita kata cara mimpi itu bukan satu. Bukan kerana dia mimpi satu tu dia kena sihir. Banyak lagi tanda-tanda yang dia praktis tadi. Ini bukan pengalaman kita lah. Setakat dia mimpi sekali tu kerana dia tengok cerita khurafat, tengok cerita hantu. Itu bukan tu. Jadi bila kita memahami ini, barulah senang untuk kita memberi kefahaman pada orang lain juga. Sebab itulah kalau saya suka orang yang datang itu, kita tidak perlu merawat dia, tapi kita cerita dulu. Okey, cerita ni ada apa cerita? Okey, dia kata sakit sekian. Tanya dulu, dah jumpa doktor dulu. Sebab kita dah soalan yang lepas nak tanya. Perubatan Islam ni apa beza? Perubatan moden. Itu istilah saja perubatan Islam. Kita maksud perubatan Islam. Sebab doktor-doktor kita tu buat fardu juga. Tapi dia adalah fardu kifayah. Fardu ni wajib. Tapi dia buat fardu kifayah. Jadi takkanlah dia buat benda wajib, takkan mendapat pahala suci Islam. Benda sebutan daripada Islam. Jadi dia adalah daripada Islam. Boleh ambil saya punya helmet dengan berlidah sekali. Batu payah. Jadi apakah lagi jadi macam saya kata tadi, permulaannya bila kita memahami begini, maka kita tak terus untuk merawat orang. Mana dia telefon, Ustaz, saya nak kata telefon Ustaz ni sabar, jangan datang lagi. Saya nak tanya dulu, kan nampak ni?
ada masalah, datang. Kan rugi dah dia. Dia pun rugi, kita pun rugi. Kita kena datang sebab apa anak saya ni malah pergi kelas. Ataupun anak saya tak dapat kerja lagi sebab apa. Tengok anak saya ni semakin nakal. Tengok solat, tak lalu mak ayah pun tak jaga anak dengan baik. Masalah mak ayah.